Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Saingan kejohanan badminton All England 2024, bergu utama negara Aaron Justin Sowik menepati ramalan apabila melangkah ke pusingan kedua pada kejohanan yang berlangsung di Birmingham, London. Pada aksi pusingan pertama, bekas juara dunia itu dipaksa bekerja keras sebelum mencatat kemenangan 21-19 dan 21-17 ke atas rakan sepasukan Gouzife Nur Izzuddin Rumsani. Keputusan itu menyaksikan Aaron Wuyik memperbaiki pencapaian musim lalu pada kejohanan jelajah dunia Super 1000 tersebut apabila mereka tewas ke atas bergu Indonesia, Leo Rolly Fernando Daniel Martin. Pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dijangka tidak berdepan masalah untuk melangkah ke suku akhir apabila dijadualkan bertemu bergu nombor 39 dunia dari Taiwan, Cheng Ku-chi Ho Li Wei di pusingan kedua Khamis ini. Sementara itu, pasangan bergu campuran negara Tan Kian Ming dan Lai Beijing berjaya mara ke pusingan kedua pada kejohanan berkenaan yang berlangsung di Birmingham, London. Pasangan di ranking ke-25 dunia itu berjaya menumpaskan pasangan bergu Perancis Tom Gickel dan Daphne Dauro. Pasangan negara menampilkan jorak permainan yang positif dan meraih kemenangan pada set ketiga dengan keputusan 12-21, 21-19 dan 21-14. Manakala pasangan bergu lelaki Ong Yusin dan Teo Yi terkandas pada pusingan pertama apabila tewas kepada pasangan China Liu Yushen dan Hu Xuanyi. Pasangan negara di ranking ke-12 dunia itu dilihat memberikan permainan pantas dan menang dengan keputusan 21-15. Namun memasuki set kedua, pasangan China bangkit dengan kemenangan 23-21 dan membawa ke set penentuan. Bagaimanapun, pada set ketiga, usaha pasangan negara tidak berhasil apabila tewas kepada bergu dari China itu dengan keputusan 21-14. Menjelang saingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, pemain warisan Malaysia Finland Noah Lin bertekad mencuri tumpuan ketua latih Kim Panggon. Sekiranya dipilih antara 25 pemain bagi mengharungi saingan kumpulan D menentang Oman. Pemain berusia 22 tahun itu sedar perlu bersaingan mendapat tempat dalam 33 pemain yang dipanggil pada kem latihan pusat sebelum ini. Yeah, true. Because there are players who have been in the senior team for much longer than me, but of course I'm trying to do my best to give everything I've got for the team. So I hope that. Penyerang Selangor FC bagi musim 2024-2025 itu pernah dipanggil menyertai skuad senior semasa aksi kelayakan sama menentang Kyrgyzstan dan juga Taiwan tahun lalu. Malaysia yang berada di ranking ke-132 dunia dijadual menentang Oman di Kompleks Sukan Sultan Qaboos di Muscat pada 22 Mac nanti. Selepas itu, skuad negara akan melayani kunjungan pasukan ranking ke-80 dunia itu pada 26 Mac di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dalam pada itu, Noah Lin menyifatkan skuad negara mempunyai masa yang cukup membina momentum dalam usaha mencuri mata pada kedua-dua perlawanan itu nanti. Oh yeah, of course it's different like to play in season and we have now pre-season, so it's different to get like the match fitness, but I don't think it's a problem. We still have time for the game and the coaches are doing a good job. Harimau Malaya kini menerajui saingan kumpulan D dengan mengumpul 6 mata, diikuti Oman dan Kyrgyzstan yang berkongsi 3 mata di kedudukan kedua dan ketiga. Manakala Taiwan di kedudukan tercorot tanpa sebarang mata dengan berbaki 4 lagi perlawanan. Dua pemain muda negara yang berkelana di luar negara iaitu Luqman Hakim Samsudin dan Anil Vignaswaran dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad bola sepak kebangsaan bawah 23 tahun bermula Ahad ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memaklumkan kem latihan skuad Harimau Muda itu merupakan persediaan mengharungi Piala Asia bawah 23 tahun 2024 di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei ini. Luqman ketiga ini beraksi bersama klub Jepun YSCC Yokohama. Manakala Anil pula bermain untuk klub Division 3 Jerman iaitu SV Waldorf Mannheim 07. Kesemua 17 pemain akan disertai beberapa pemain yang ketiga ini sedang menjalani kem latihan Harimau Malaya di bawah kendalian Kim Panggon sejak 8 Mac lalu.
Antaranya tonggak tengah Selangor FC, Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi, penyerang Kuala Lumpur City FC, Muhammad Hakimi Azim Rosli dan penjaga gol Penang FC, Sheikh Izhan, bagi kempen Piala Asia bawah 23 tahun 2024 di Qatar nanti. Skuad Harimau Malaya bawah 23 tahun diundi dalam kumpulan D akan membuka saingan menentang Uzbekistan pada 17 April diikuti aksi bertemu Vietnam dan Kuwait. Sementara itu, pemain bola sepak kebangsaan Azam Azmi Murad optimis bersedia menggalas dua peranan dalam satu masa jika diperlukan. Pemain berusia 23 tahun itu bukan sahaja mendapat tempat dalam skuad senior, malah beliau juga merupakan tonggak pertahanan skuad Malaysia bawah 23 tahun. Pemain pertahanan Terengganu FC itu akan memberi komitmen penuh jika diberi kepercayaan oleh jurulatih Harimau Malaya, Kim Pan-gon. Pulang kepada coach so coach kena decide antara Azam ke senior team ataupun baru 3. So bagi Azam, kalau Azam pergi ke Oman ataupun ke Qatar, pulang kepada coach. Setakat ini Azam telah membuat 7 penampilan di pentas antarabangsa sejak menyertai Harimau Malaya pada 2022. Sementara bersama Harimau Muda pula, beliau telah merekodkan 12 penampilan termasuk membantu skuad negara layak ke Piala Asia bawah 23 tahun ini. Malaysia harus berani ambil risiko menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz berpendapat Kementerian Belia dan Sukan KBS wajar mendalami segala aspek penyediaan kertas kerja kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan penganjuran sukan tersebut. Menurutnya, pelaburan kewangan 100 juta pound Persekutuan Sukan Commonwealth CGF akan mengurangkan beban kewangan menganjurkan tamasya sukan itu. Tambah Dr. Ramlan, Malaysia perlu bijak menguruskan pembelanjaan penganjuran Sukan Commonwealth 2026 dengan memberi tumpuan kepada penambahbaikan venue sedia ada, selain penyediaan pengangkutan dan pembayaran allowance pegawai serta petugas terlibat. Terdahulu, Persekutuan Sukan Commonwealth CGF menawarkan peluang kepada Malaysia untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Ia bagi menggantikan Victoria Australia yang menarik diri tahun lalu. Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam kenyataan sebelum ini berkata, tawaran itu merangkumi pelaburan kewangan yang besar menjangkau 100 juta pound untuk menyokong perancangan bagi penganjuran edisi 2026. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria dalam pernyataan sama berkata, CGM Malaysia berpandangan kerajaan perlu pertimbang peluang sekali seumur hidup itu. Ia bagi meneruskan legasi KJM Malaysia pada penganjuran Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998 dan mengembalikan kemegahan negara dalam arena sukan dunia. Jelas beliau dengan kemudahan bertaraf dunia sedia ada, Malaysia berupaya menjadi tuan rumah acara antarabangsa seperti Sukan Commonwealth. Perkembangan skuad hoki negara, pengendali baharu Speedy Tigers Sarjit Singh membuat kejutan dengan memanggil 46 pemain daripada pasukan dalam Liga Hoki Malaysia LHM bagi menyertai sesi latihan bermula 19 Mac ini. Beliau berkata kem latihan itu bertujuan melihat tahap permainan setiap pemain sebelum dimuktamadkan kepada 30 orang bagi menghadapi saingan Piala Sultan Azlan Shah dan Piala Negara-Negara di Poland. Minimum 320 minit untuk bermain. So if they show their skills and they deserve to be in the team, then we will include them in the national team. Ini peluang not easy to get. So now they have the chance. So hopefully they prove to us they are good and they deserve to be in the team. Januari lepas, Persekutuan Hoki Malaysia MHC mengumumkan pembubaran skuad Speedy Tigers selepas gagal melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024 dengan perkembangan terbaru menyaksikan Sarjit dipilih bagi mengambil alih tugas ketua jurulatih yang sebelum ini disandang Arul Selvaraj. Baik, sekian Stadium RTM. Dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, salam sukan dan selamat berpuasa untuk semua.